jadi apa? Kalau kita ikut ejaan dia jadi apa ni? Dia jadi tak wudu. Wadu. Dia tak jadi dia jadi wadu. Betul. Kalau kita tengok ikut ejaan dia wudu dia wadu itu sebab kata serapan bahasa Arab di awal kita tulis saya. Wow dan wow anda. Wow dan wow anda. Dan kita lihat insya-Allah arif ejaan dia. Memang tak boleh bantu ejaan dia tertentu. Mengenal kata serapan bahasa Arab. Okey, ini dia. Yang sudah sebut tadi, ejaan dia tak sama bunyi. Kalau kita tengok ejaan alif lam kaf ra ker, tak jadi qur. Ker al-Quran, salah lah sebut. Macam tadi, kubur kebur, masjid masjid, salah. Dia memang ejaan dia tak sama bunyi. Ini adalah al-Quran. Alif lam kaf ra hamzah alif nun al-Quran. Memang tak sama bunyi. Yang kedua, kata serapan bahasa Arab, dia melanggar hukum ejaan. Tadi kita belajar hukum KVK. Iman, I-E-M-A-N, man, iman. Man tu suku kata kedua, ada KVK alif. Tetapi dia tak ada hukum dalam kata serapan bahasa Arab, memang dia langgar hukum ejaan. Yang ketiga, huruf vokal diletakkan sekiranya ditambah imbuhan akhiran. Kata dasar fardu, faradat, fardu. Bila dia ada apitan, dia ada waw, di. Waw ni kita tambah bila ada di dan kan. Awalan di dan kan. Di fardukan. Fardu tak ada waw, tetapi bila ada apitan, ada imbuhan akhiran, barulah kita letak waw. Sebab kalau kita tak letak waw, dia jadi apa sayang? Difardukan. Tak boleh jadi difardukan. Jadi kita berbalik kepada perkataan difardukan, kita kena ikut tambah waw di sini. Okey, kita pergi soalan ketiga. Apa Datuk adalah untuk menunaikan umrah? Hasrat. Hasrat. Awak tengok hasrat ni, apa yang membezakan dia? Dia kata, ini tajuk apa? Kata serapan? Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Hasrat. Bahasa Arab. Serapan bahasa Arab. Apa tadi? Mana dipakai sayang? Atas ke bawah? Bawah. Kita tak pakai ni. Jadi tak pakai terus kita pangkalkan dia. Kita tak pakai ni. Jadi kita ada dua pilihan. Jim ke dal. Macam mana nak tahu? Ini kena berbalik kepada ejaan lagi tu. Adakah jim, adakah dal? Jim. Jim. Alhamdulillah. Jawapan adalah jim. Okey, kita pergi ke 4. Ibu berpuasa apa pada hari ini? Sunat. Berpuasa sunat. Jim. Yang ba ni betul tak? Jim. Salah. Dal ni betul tak? Salah. Wawun tamatuha sunat, sinun tamarabuta sunat. Jadi salah. Jadi kita ada dua pilihan. Berbalik kepada ayat ni, dia menceritakan tentang apa? Sunat apa? Agama. Sunat. Puasa. Agama. Dua betul. Dua-dua ejaan yang betul. Tapi mana yang tepat? Jim. Okey, betul. Jawapan dia jim sebab dia adalah sunat agama, ibadah. Ibadah kita pakai sinun marbuta. Tetapi kalau soalan keluar macam ni, jawabkan perkataan sunat. Mana awak nak jawab? Alif. Dua-dua boleh guna. Pulang. Terbaik sayang. Dua-dua boleh guna. Sebab ada maksud tak perkataan ni? Dua-dua ada maksud. Ada maksud tak? Dia cakap sunat apa? Tak. Ada. Dia cakap sunat aja. Sunat sahaja. Lainlah dia kata puasa sunat. Sunat ayat. Lainlah dia ada perkataan. Perkataan lagi dua menunjukkan sunat apa dia nak suruh awak menjauhikan. Bila sunat sahaja, awak boleh eja sin waw nun ta maftuha, sin nun ta marbuta juga sunat. Alhamdulillah. Nombor 5. Ayah menghadiahkan ibu apa rantai emas? Seutas. 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 Saya baca semua seutas. Semua jadi sebutan seutas. Tapi mana ejaannya?
Ba. Dal. Ba. Dal. Ba. 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 Semua betul. Ba. Semua betul. Ba. Okey, semua Ba. betul. Ba. Semua betul. Se betul. Utas. Sekarang kita nak eja utas. Utas. Utas ni yang hukum apa ni? Itu hukum ni. Hukum Sekedi. sekedi. Hukum sekedi. Apa tu hukum sekedi? Okey. Inilah dia. Hukum sekedi termasuk dalam kedudukan huruf hamzah. Okey, kita tengok balik. Kedudukan huruf hamzah ada 4. Hamzah atas alif, hamzah setara, hamzah berumah dan hamzah di bawah alif. Hamzah 3 suku di sini telah dimansuhkan. Dah tiada lagi. Kita pakai semua hamzah setara. Okey. Inilah dia hukum sekedi. Hamzah atas alif apabila imbuhan awalan se, ke, di bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf alif, maka huruf hamzah mesti ditulis di atas alif. Se tambah ikat alif, ke tambah arah awalan di alif, dal di tambah utus alif. Nampak? Semuanya terus ada hamzah di atas alif. Se ikat, ke arah di utus. Jadi tadi seutas. Kat mana hamzah dia? Dekat atas. Ya. Okey, kita tengok. Kat Hamzah atas setara dia. semua perkataan kata serapan bahasa Arab. Sama juga dia hamzah yang memisahkan bunyi vokal, perkataan yang memisahkan bunyi vokal seperti a, ir, ba, u, ku, we. Semua sekarang hamzah setara. Hamzah berumah semua perkataan kata serapan bahasa Arab. Hamzah bawah alif cuma 3 sahaja perkataan yang awak boleh maklum. Email dan Islam. Setakat ni ini sahaja. Email ni boleh jadi dagang, sempang, boleh jadi buku. Semua ada kita letak hamzah bawah. Yang lain perkataan memang tak ada hamzah bawah alif. 3 sahaja perkataan. Ustazah, Sayang. yang tadi tu yang tu bukan tu patutnya tu huruf ayah ke? Ayah? Mana huruf ayah? Alif, ya, ha. Sebab dia letak hamzah. Kalau tak ada hamzah dia jadi ayah, betul ke tidak? Betul. Sebab kenapa Jawi ni dia banyak nak membezakan huruf. Kalau dia buang hamzah, dia jadi ya. Pandai pun. Kenapa dia wujudkan hamzah? Sebab dia nak membezakan sebutan ayah dengan ada hamzah bawah alif. Banyak ejaan Jawi sebegitu. Kenapa ada tambah? Sebab dia nak membezakan perkataan tu dengan perkataan yang lain. Okey. Seutas. Kenapa telah dipotong kedua-dua ni? Tolong Ustazah. Sebab tu kena buang A dengan E. Sebab yang A dengan E tu kena buang. Okey, pisahkan suku kata. Step pertama tadi. Suku kata pertama se, suku kata kedua u, suku kata ketiga tas. Seutas. Se. Ini tak ada bunyi apa-apa. Kena buang. Tas. Konsonan, vokal konsonan. Suku kata tertutup. Ni kena buang. Kan susah dah buang dia. Dah tak banyak dah kena jawikan. Ada 1, 2, 3, 4 sahaja yang kita jawikan. Dan kita tahu ini adalah se-e. Se-e adalah hukum sekedi. Jadi hamzah berada di atas alif. Seutas. Jawapan dia tadi adalah ba. Okey, yang lain semua salah. Semua pengacau dia ni yang salah saja dia nak uji awak. 6. Alia melukis apa keindahan alam? Gambar. Okey. Macam mana gambar yang betul ejaannya? Ba. Jim. Baca perkataan tu. Saya dah ajar tadi sebut pisahkan suku kata. Ada tak dia hukum KBK? Ada. Nak menjawikan gambar pertama. Rumikan dia. Pisah suku kata. Okey, kita buat gambar. Inilah contoh tadi hukum KBK. Perkataan yang mempunyai satu suku kata dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris tidak ditulis huruf alif di tengahnya. Melainkan perkataan itu bermula dengan huruf waw, jam,
G-A-M, alif dah kena buang. Gam, G-A-M, alif dah kena buang. Van, B-A-N, alif kat sini dah kena buang. Bas, B-A-S, dah kena buang. Tetapi wow, dia mesti ada alif. Wang, wah, wow dan wat. W mesti ada A. Kalau nak menjawikan dia mesti wow, mesti ada alif. Yang lain kena hukum KVK sebab wow ni pun bukan K. Dia adalah apa tadi? Dia huruf special. Dia huruf vokal. Adakah dia konsonan? Wow ni. Tak. Wow Tak. ni dia huruf vokal. Okey, pandai anak saya semua. Okey. Saza dah tutup. Sebab apa dia kena tutup? Sebab Sebab tu huruf dia KVK. Langkah kedua tadi. Pisah suku kata. Suku kata pertama gam. Suku kata kedua bar. Dalam satu suku kata pertama ni ada buang A. Hukum KVK. Suku kata tertutup. Buang. Bar pun ada. Tutup. Buang. Dah tinggal berapa nak menjawikan ni? Empat. Empat sahaja. Gamim gam. Ba rabar. Itulah dia kaedah nak memilih. Awak kena tahu hukum. Macam mana nak tahu ejaan tu betul. Jadi jawapan gambar adalah jim. Okey, kita pergi ke soalan yang ke-7. Hisham mempunyai keluarga yang Bahagia. Mana satu bahagia yang bahagia, bahagia. Jim. 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 Sebab dia bukan kata bahagia. Nampak? Bukan. Bahagia. Ba. Bukan ni. Ba. Macam ba dan jim. Okey. Ni. Betul ke jawapan? Yang pertama saya dah kata pisah suku kata. Bahagia. Ada hukum KVK. 3 huruf. Tak ada. Ada. Ada huruf T. Tak ada. Ada. Kenapa Ustazah coklatkan dia? Okey, perkataan ni adalah hukum aha. Apa maksud hukum aha? Bagi perkataan yang mempunyai 2 suku kata atau lebih, dia akan menggugurkan huruf alif selepas huruf ha. Yang pertama tu yang pertama tu kita buang. Yang pertama selepas ha. Okey. Cahaya. Yang pertama tak ada alif. Usaha. Sa yang pertama tak ada. Nampak? Usaha. Ma yang pertama tak ada. Maha. Dia adalah bahagia. Hukum aha. Ada aha tu. Baha. Satu lagi, dia boleh menjadi juga hukum 3 suku kata. Selain dia adalah hukum aha, dia boleh jadi hukum 3 suku kata. Sebab bahagia, dia adalah 3 suku kata dan lebih. Bunyi vokal A di suku kata pertama. KV consonant vokal. Suku kata yang pertama. Pada perkataan 3 suku kata atau lebih, huruf alif akan digugurkan. Contoh, wanita. 3 suku kata. Wanita. Mana ada alif? Baginda. Tak ada alif. Kalimunan. Lebih 3 suku kata ni. 3 suku kata atau lebih. Nampak? Limunan. Ha yang pertama kena buang. Ba yang pertama kena buang. Wa yang pertama kena buang. Ini adalah perkataan Melayu sayang. Kalau perkataan kata serapan macam basikal, janganlah ba tu awak buang. Kalau buang dah jadi apa? Bersikal. Ustazah. Nampak? Kata serap ya sayang. Kenapa wanita tu tak ada alif? Ni sebab dia 3 suku kata. Perkataan tu adalah perkataan 3 suku kata. Perkataan 3 suku kata atau lebih. Itu hukum dia. Perkataan ni 3 suku kata. Wanita. Perkataan 3 suku kata yang 3 suku kata. Yang pertama tu suku kata pertama a, wa, ba, ha. Yang pertama tu ada a dia mesti buang. Mesti 3 suku kata atau lebih. 2 tak nak. Wanita, baginda, bahagia. Samalah juga tu. Bahagia. Baginda, wanita, halimunan. Semua yang pertama ni tak ada alif. Jadi yang pertama memang. Jadi terus
kita buat padanan. Biba, H, H, A alif. Jika ayah, A alif. Jadi bahagia. Okey. Jawapannya Dal. bahagia. Jawapan adalah dal. Jadi kena tahu ejaan. Ramai jawab jim. Memang kalau ikut sebutan bahagia. Tetapi dia adalah hukum 3 suku kata. Ba yang pertama kena buang. Bahagia. Bawa je. Macam bahasa. Bahasa mana ada A, dia ada alif. Baha, alif, sin. Samalah juga. Semua yang pertama tu kena buang. Konsonan vokal dalam satu suku kata. Nombor 8. Apa Faizal adalah untuk menjadi seorang arkitek? Impian. Impian. Impian dari kata dasar apa? Impi. Impian kata dasar impi. Impi berakhir dengan huruf apa? Kalau dalam Jawi, impi berakhir dengan huruf apa? Nun. Kan impi. Ya. 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 Okey, ingat. Ya. Ya. Kita tengok dekat sini, impi. Kita kena tahu kata dasar dia. Sebab kita nak letak imbuhan an. An ni ada 3. Hamzah, nun, alif, nun dan nun. Hamzah, nun, alif, nun dan nun. Macam bila kita nak letak hamzah, nun? Bila kata dasar dia berakhir dengan alif. Coba an, hamzah, nun. Bila kata dasar dia berakhir dengan waw. Pandu an, baru dia tak alif, nun. Tetapi kata dasar yang selain huruf alif, selain huruf waw seperti ini, ulang, kita terus tambah nun. Macam tadi impi berakhir dengan ya. Kita letak mana sayang? Nun. Nun. Hamzah nun, alif nun, kita letak nun. Hamzah nun, alif, alif nun, waw. Dan selain alif dan waw, kita letak nun. Jadi kita tengok dekat sini. Dia ada lagi imbuhan akhiran i. Hamzah ya dan ya. Hamzah ya bila berakhir dengan waw alif dan juga waw. Ketua, lalu. Ketua i, lalu i. Alif dan waw baru letak hamzah ya. Selain alif dan waw, kita letak ya sahaja. Contoh milik, miliki. Okey, yang ini imbuhan akhiran. Perkataan yang memang kata dasar dia tak ada alif. Mata. Perkataan ni perkataan Cik Jam. Ma suku kata pertama. Suku kata kedua dia adalah hukum AA. Mata. Tieta. Ma. Tieta. Ta yang kedua tu memang tak ada alif. Tetapi kena ada alif apabila ada imbuhan lagi. Tambah pada perkataan yang di hujung. Bila ada imbuhan akhiran, matanya kena tambah alif. Nyatakan tambah alif. Bacaan kena tambah alif. Walaupun perkataan kata dasar itu tiada alif. Sebab apa dia tak ada alif? Sebab dia hukum Cik Jam perkataan ni semua. Okey. Berterper senang. Awalan ber disambung sama sahaja berikut. Terutama perundang. Perundangan dia tak ada berlaku perubahan. Menggampang bila bertemu dengan dia senang. Mengamuk, mengamuk. Mengarah, mengarah. Mengadu, mengadu. Tetapi yang berubah di sini bila menggampang bertemu dengan alif ya dan alif waw. Isi, mengisi. Ikut, mengikut. Dia dah buang alif. Iring, mengiring. Ubat, pengubat. Ulas, pengulas. Insaf, menginsafi. Okey. Impi. Berbalik perkataan impi tadi berakhir dengan huruf ya. Alif ya, mim pa ya. Terus letak nun. Sebab dia bukan alif dan waw. Jadi turun letak nun impian. Jawapan dia mana sayang? Alif. Alif. Alhamdulillah. Adik apa kerana terlanggar tunggul kayu semasa bermain basikal? Terjatuh. Terjatuh. Yang pertama, adakah jawapan ni nak uji ejaan? Tak. Dia nak uji apa? Dia nak uji imbuhan. Perkataan mengikut struktur ayat yang dibagi ini. Kita baca. Adik dijatuhkan kerana terlanggar tunggul kayu. Adik kejatuhan kerana terlanggar tunggul kayu. Adik jatuh kerana terlanggar tunggul kayu. Adik terjatuh sebab keadaan yang tidak sengaja, betul?
Bila tak sengaja kita guna ter. Adik terjatuh kerana terlanggar tubuh kayu semasa bermain basikal. Okey, kita pergi soalan yang terakhir. Pilih tanda baca yang betul. Wah, hebatnya kamu berpidato. Ayat apa? Seru. Ayat seru. Alif. Seru. Seru. Ayat seru. Awak tengok apa kata seru dia ni? Tanda seru. Wah. Kata seru. Wah. Wah. Kata Wah. seru dia wah. Wah. Lepas kata seru wah, tanda apa? Koma. Tanda seru. Pandai, tanda koma. Jadi kita ada dua pilihan. Sama ada jim atau dal. Hebatnya kamu berpidato. Di hujung letak apa? Tanda seru. Tanda seru. Seru. Tanda seru. Jawapan kita, wah. Jim atau dal? Hebatnya Jim. pidato. Jim. Okey, dia nak seru. Jadi jawapan Jim. adalah alhamdulillah terbaik. Siapa dapat 10 per 10? Tak. 9/10. Sebab mesti salah dekat bahagia. Betul sayang? Betul. Alhamdulillah, tak apa. Hari ni kita belajar. Bagus. Tak kisah. 9 pun, 8 ke 7 pun dah terbaik dah tu. Dah memang terbaik. Sebenarnya susah nak dapat 9 atau 8. Soalan yang Ali Bajim tadi memang agak sukar. Jadi hati-hati supaya jangan ditipu oleh buat soalan. Okey, kita pergi soalan ke-11. Jawab soalan berikut. Abang tidak suka mendengar radio. Ayat apa? Ini jenis ayat ni. Abang tidak suka Ayat Ayat Nafi. Ayat Nafi. Ayat Nafi. Tadi kan saya Ayat Nafi. dia ada tidak atau bukan. Abang tidak suka mendengar radio. Awak kata ayat Nafi. Soalan dia, apakah perbezaan ayat di atas dengan ayat seru? Dia suruh awak bezakan sayang. Ayat Nafi dengan ayat seru. Ayat seru. Tanda baca. Okey, Tanda baca. macam mana? Awak bezakan menggunakan tanda baca. Ayat Nafi, tanda baca dia. Tanda baca dia nota. Tanda baca dia nota. Ayat seru, Ayat seru tanda baca ayat seru. Tanda seru. lah. Awak boleh bezakan dua. Yang pertama, awak boleh bezakan jenis ayat. Ayat nafi mengandungi perkataan tidak atau bukan. Dan ayat seru mengandungi kata seru. Kata seru dia seperti wah, amboi, cheese, aduh. Kata seru. Dan ayat nafi diguna tidak atau bukan. Siapa yang tak pandai buat panjang boleh buat pendek. Ayat nafi dia ada tidak atau bukan. Ayat seru ada kata seru. Soalan yang ke-11. Soalan yang ke-11 jawapan yang kedua Ustazah bagi. Dari segi tanda baca. Tadi jenis ayat, kita guna tanda baca pula. Tanda baca bagi ayat nafi seperti kawan awak cakap tadi, menggunakan tanda nokta. Dan bagi ayat seru, ada tanda seru. Senang sahaja. Dapat 2 markah. Tak pandai buat panjang, buat pendek. Tapi jawapan mesti tepat dan tak ada banyak ejaan yang dipotong markah. Soalan 12. Ayat yang diucapkan untuk tujuan mengemukakan penggunaan sesuatu perkara. Apa tu? Ustazah dah merahkan ni. Tentang ayat apa ni? Ayat penyata. Anda tentang ayat Penyata. penyata. Dia nak menceritakan tentang suatu perkara. 12. Bina satu contoh ayat yang berkaitan dengan definisi di atas. Dia suruh buat ayat penyata. Bagi satu ayat penyata. Ali sedang pergi ke sekolah. Ali sedang pergi ke sekolah. Okey, boleh. Ejaan pun mudah. Ali sedang pergi ke sekolah. Lain? Ibu pergi ke pasar. Ibu pergi ke pasar. 3. Okey, boleh. Bagus. Lagi? Kamil mengayuh basikalnya. Kamil mengayuh. Mengayuh tu awak yakin awak tahu nak mengeja? Pastikan awak Mengayuh. mengayuh. Kalau awak yakin tak apa. Maksud Ustazah, kalau awak rasa was-was, awak tak confident, ejaan tu salah, ambil perkataan yang mudah. Bila bina ayat, awak ambil perkataan yang biasa kita guna. Seperti contoh Ustazah. Saya suka makan roti. Atau ibu saya sangat cantik.
Awak jangan guna nama sangat. Nama orang kita tak galakkan awak guna. Sebab kita takut salah. Kita guna saya, kata nama. Saya, awak, kamu, ayah, ibu, adik, abang. Lagi mudah. Sebab kami bukan nak yang panjang. Kami nak jawapan tepat, pendek sahaja. Saya suka makan Ayah di mana? apa dia? Ayah di mana? Itu Ayah. tanda tanya. Itu Ah, ayat tanya. Ya, Itu ayat ayat tanya. nyata, ayat Ayat kita tanya. nak terang sayang. Pandai kawan awak bidas. Ayat kita nak terang. Ayat kita menceritakan, hobi saya membaca pun boleh. Ambil pendek. Yang pasti Ustazah pesan, yakin ejaan tu awak tahu eja. Dan jangan buat panjang. Cukup sekadar 3, 4, 5 atau 6 siapa yang yakin. Kalau rasa nak buat pendek, 3 saja pun cukup. Macam tadi, hobi saya membaca cukup. Jangan buat panjang-panjang. Mengelakkan markah dipotong apabila awak salah mengeja. Soalan 13. Elakkan makanan yang mengandungi perisa tambahan. Ustazah dah merahkan kata kunci. Elakkan. Elakkan makanan Ayat yang kehendak. mengandungi perisa tambahan. Pandai ayat kehendak. Dia ada permintaan, dia ada juga pertolongan, dia ada juga suruhan, dia ada juga larangan dan ada juga jemputan. Contoh, siapa nak bagi Ustazah contoh lain bagi ayat Saya. kehendak? Okey, apa sayang? Jangan berlari-lari di Jangan dalam makan bingkisan. makanan yang mengandungi perisa-perisa yang berbahaya. Wow. Ustazah cakap apa tadi? Formula Ayat Ustazah pendek-pendek Ayat saja pendek. dan simple. ayat pendek yang tepat. Sekali lagi, cuba betulkan ayat awak sayang. Betulkan ayat awak tapi pendek. Sila pakai penutup muka. Sila pakai penutup muka. Lagi. Sila mengambil Jemput masuk vaksin. ke rumah saya. Sila mengambil vaksin. Awak dia ejaan Tolong vaksin. tutupkan kipas. Tolong Vaksin. tutupkan kipas. Tolong belikan saya nasi. Ambil yang mudah. Jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah. Bagus. Semua tu ikut sekarang punya keadaan. Terbaiklah anak-anak saya dia ikut keadaan semasa. Jangan keluar Betul, rumah. Bahaya. Sila pakai penutup muka. Sila datang ke rumah saya. Jangan keluar rumah. Sekarang kita mana boleh keluar rumah, tidak boleh pergi ke mana-mana. Okey. Pastikan ada ayat. Dia punya clue mesti ada dekat sini. Pastikan buat ayat, nokta jangan tinggal. Soalan 14. Apakah jenis ayat yang boleh menggunakan tanda baca di atas? Tanda baca apa ni sayang? Ayat penyata, ayat nafi, ayat kehendak. Ayat kehendak. Ayat penyata dengan ayat nafi dengan ayat kehendak. Ada ayat penyata, ayat nafi atau ayat kehendak. Kalau ayat tanya, Ada soal. Tanda tanya. ayat nafi. Ayat nafi pula, ayat seru. Ayat seru ada tanda seru. Alhamdulillah, awak dah kenal dapat 5 jenis ayat. Mudah sahaja. Soalan yang terakhir punya satu contoh ayat tanya. Senang. Buat ayat tanya, pastikan ada kata tanya, ada tanda soal. Contoh, siapakah nama? Siapakah nama awak? Siapakah nama awak? Pun boleh. Berapakah umur adik Apa kamu? yang awak buat? Apa yang awak buat? Okey, boleh. Ingat Ustazah pesan pendek, tepat ejaannya. Jangan lupa kata tanya, jangan lupa tanda soal. Itu penting sebab dia nak ayat tanya. Okey, kita terus kepada soalan 16. Gariskan jawapan yang betul. Bapa telah membeli set golf dengan harga 4,500. Golf 1, golf 2, golf 3. Mana yang betul? Golf 3. Golf 3. Golf 3. Golf yang golf yang ini tak patut lagi ditanya. Golf yang soalan 17. Adila telah bersahabat dengan Alias semenjak kecil lagi. Kata serapan bahasa Arab. Ejaan tersebut. Sahabat. Sahabat dua. Sahabat yang ketiga. Ketiga. Soalan 18. Sedekah kata serapan bahasa Arab. Pakai dua. Pakai dua. Pakai dua. Kenapa tak nak pakai kafir? Sebab dia kata serapan bahasa Arab. Kalau kafir kata serapan bahasa Inggeris. Sarah suara bergema.
Kata serapan bahasa Inggeris kita dapat satu. Okey. Soalan ke-19. Pernah Hasan menjual hasil tangkapannya di pasar? Hasil satu, hasil dua, hasil tiga. Hasil 3. Hasil Tiga. Salah. Hasil satu. Hasil alif sad ya lam hasil. Dan soalan yang terakhir, minyak ikan membekalkan sumber protein yang sangat baik. Satu. Protein satu. satu. Ini kata serapan bahasa Inggeris. Awak sebut betul-betul. Ini protein. Ini protein. Dan memang salah lah jawapan protein. Okey, habis soalan ke-20. Kita pergi soalan 21. Katakan right pada ejaan yang betul. Kita tengok. Kemahiran. Betul tak ejaan dia? Betul. Salah. Ikut suku kata selepas dari kemahiran. Kata dasar dia apa? Soalan 22. Keadaan. Salah. Perhatian. Salah. Salah. Diamkan. Betul. Betul. Salah. Hamzah huruf awal. Ini huruf awal. Betul. Betul. Okey, kita tengok apa yang betul sama. Berbalik pada soalan tadi, kita pisahkan suku kata. Soalan Tutup mic. Alhamdulillah, terima kasih sayang. Kata dasar mahir, awalan ke, akhiran an. Okey, ke. Kenapa ke ni kena tutup? Sebab kena buang dia A guna dengan E. purple. Sebab dia tak ada Ini bunyi. tak Tak ada tak bunyi. pakai purpose. Okey, sekarang kita tahu mahir berakhir dengan huruf ra. R adalah ra. Selain alif dan waw. An ni tambah apa sayang? Tambah nun sahaja. Tambah nun sahaja. Ada pandai. Jadi ejaan tu betul ke salah? Salah. Salah. Salah biarkan. Jadi jawapan dia dah salah. Kita pergi ke soalan 22. Keadaan. Ke suku kata pertama. Suku kata kedua. Daan. Ni pun sama imbuhan akhiran. Berakhir dengan huruf alif. Letak apa ni? Hamzah Nun. Pandai. Hamzah nun. Keadaan. Awak tahu ke adalah hukum sekadi. Ke A. Bila sekadi, letak sahaja hamzah atau alif. Jadi jawapan dia betul atau salah? Salah. Okey, soalan 23. Perasmian. Perasmian. Kata dasar rasmi. Ada lagi nak kena potong tak? Ada ras. Ada. Kat mana sayang? Sudah dengar tadi? Ras. Ras. Kat ras tu. Sebab dia KVK. Okey, terbaik. Tetapi, Ustazah tak nak potong. Kenapa? Kenapa Ustazah tak nak potong? Kenapa perkataan ni dia degil sikit? Kenapa dia tak nak ikut hukum? Sedangkan dia adalah hukum KVK. Ustazah kena buang dia. Dan homograf. Pandai. Perkataan rasmi ni tak boleh diikut hukum. Sebab perkataan ni adalah perkataan homograf. Alhamdulillah. Masuk perkataan homograf, perkataan ni dilanggar hukum sedikit. Macam pantas, pan. Dilanggar hukum. PAN. Dekat sini A kena gugur. Tapi ada. Kampung. Langgar hukum. Kam. A ni kena gugur sepatutnya. Kalau Ustazah gugurkan dia tak jadi pantas, dia jadi Pintas. pentas. Kampung, dia tak jadi kampung, dia jadi kempung. Yang ini homograf yang berakhir dengan alif ujung. Bual, buaya. Buas, puasa. Sebab perkataan rasmi ni kalau Ustazah buang A, dia tak jadi rasmi, dia akan jadi apa? Resmi. Perkataan lain ikut resmi apa? Ikut resmi lalang. Resmi padi. Resmi padi. Lalang kalah padi. Ikut resmi padi.
Lagi tinggi, lagi dia tunduk. Rasmi, resmi. Jadi ini dilanggar hukum sayang. Kenapa dia tak ikut hukum rasmi? Sebab perkataan rasmi adalah perkataan homograf. Dia memang tak boleh dibuang alif. Homograf ada dua. Satu lagi homograf hakiki. Perkataan dalam Jawi ejaannya sama, sebutan dalam ejaan Rumi berbeza. Sebutan dia sama, tetapi dalam Rumi berbeza. Biru, biru. Sisi, Ustazah, dia sayang. kenapa dia homograf hakiki? Hakiki tu pun macam Al-Quran punya tu ke? Dia namakan, ini dah nama dia orang letakkan dia sebagai homograf hakiki. Sebab dia tak boleh buat apa. Hakiki ni memang ejaan dia sama. Tapi sebutan dia, ejaan Rumi dia berbeza. Sebutan dia sama saja dua-dua. Hakiki dan memang biru, biru. Macam tu. Dia nama, ini nama mereka bagi homograf hakiki. Yang tadi adalah homograf yang membezakan maksud. Yang ini adalah homograf hakiki. Awak tak ambil tahu maksud, nama dia pun tak apa sayang. Awak kenal, ini adalah homograf cukup. Sebab ini dah tertinggi sangat. Tak payah tahu dia homograf apa. Cukup sekadar pengetahuan awak. Awak tahu perkataan ni perkataan homograf. Biru, biru. Sisi, sesi. Markah mereka 99. Okay, jadi jawapan dia betul dekat situ. Soalan 24 diislamkan. Islam, perkataan Islam itu sendiri. Ustazah dah terang tadi kedudukan Hamzah dia berada di bawah. Dia tak boleh hukum sekedi. Walaupun ini adalah hukum sekedi di Islam. Tetapi perkataan Islam itu sendiri Hamzah bawa alif. Dia kena ikut Hamzah bawa alif. Jadi jawapan dia? Betul. Salah. Betul. Salah. Salah. Okay, sebelum kita pergi ke perkataan yang terakhir, kita tengok perkataan kata ganda. Kata ganda ada dua. Satu yang ada angka 2, satu yang ada sempang. Okay, yang ada angka 2 adalah perkataan yang sama sahaja, tiada imbuhan. Anai-anai, kupu-kupu, pura-pura. Tetapi yang berlainan ejaan dan yang ada imbuhan, ada sambung lagi. Jadi dia adalah ejaan dia berbeza sedikit. Laut, pauk, gunung ganang, berkata-kata. Berkata ni perkataan kata dasar dia adalah ejaan dia sebegini sebab dia adalah perkataan Cik Jam. Kata, ta yang kedua buang. Tetapi bila perkataan yang pertama ni mesti ada alif. Jadi kat sebelah ni macam imbuhan. Ada tambah lagi perkataan, mesti tambah alif. Ustazah, kalau yang imbuhannya 2 ataupun yang sempang tu, kalau Boleh. kita tulis buka imbuhan 2 boleh ke? Macam contoh? Contoh bagi Ustazah contoh. Sama-sama. Kalau kita tak Sama, tulis sama. 2. Tak payah. Sama-sama tak boleh letak macam ni. Tak boleh sempang. Kalau sama-sama, awak letak angka 2 sebab dia adalah perkataan yang sama macam ni. Kalau kalau dia tak perkataan letak sama, angka 2, kalau dia buat sempang, dia Salah. salah. Ya, salah. Itu sebab kena ikut hukum dalam Jawi dia berbeza. Kenapa dia letak angka 2? Perkataannya sama. Kalau dia letak sempang sebab dia adalah berbeza. Lau pauk, gunung ganang. Ataupun dia ada tambah imbuhan seperti ini. Berkata, kalau kata-kata kita letak angka 2 betul tak? Kalau kata-kata. Sebab dia Betul. sama tapi sebab dia ada imbuhan. Berkata. Kata, ada tambah lagi. Dia tak sama. Kalau kata-kata boleh. Ini berkata-kata. Kata itu sendiri ejaan dia sebegini. Tetapi sebab dia ada lagi kawan dekat sebelah, dia kena ada penambahan alif. Jadi bersama dekat sini, sama. Ejaan sama itu sendiri adalah ejaan Cik Jam. Cik Jam, sin, alif, ada sa, mim, ada ma. Awak tengok dekat sini, hukum Cik Jam. Perkataan Cik Jam adalah macam mana? Suku kata terbuka. Contoh, bapa. Bapa. Suku kata pertama dia tak kacau. Dia kacau suku kata kedua. Suku kata kedua yang ada huruf Cik Jam. Betapa ganasnya Cik Jam. Kami senang sebut Cik Jam. Jadi pa. Ada pa dekat sini. Sana. Nun ada dekat sini. Tadi. Sama. Sama adalah M. M ada dekat sini. Jadi yang kedua, suku kata kedua mesti digugurkan alifnya. Memang tak boleh ada. Itu hukum ejaan. Itu sebab kenapa dia suruh pisahkan suku kata. Kita nak tengok ni lah. Dalam satu suku kata, sama. Ini sa. Sa ni kena ada alif. Tapi ma tiada. Tidak boleh ada alif. Kena gugurkan. Ni dah kena buang.
Sebab dia buang. Yang ini tak boleh buang sebab dia ada perkataan lagi. Terus kita eja. Barabar, sin alif sa, mim alif ma, sempak, sin alif mim. Jadi bersama-sama ejaan dia betul atau salah? Betul. Betul. Salah. Salah. Ada mim alif. Jawapan dia salah. Hanya yang betul adalah perasmian. Dia adalah perkataan homograf. Okey, kita pergi ke jauhikan perkataan berikut. Ini perkataan berangkai dia suka buat. Memang dalam UPKK dia suka keluar perkataan seperti ini menjauhikan. Satu perkataan satu markah, satu lagi perkataan satu markah. Hati-hati. Penambahan satu alif saja walaupun tiada dekat situ ada alif, jawapan awak tetap salah. Hati-hati mengeja. Dan kata serapan bahasa Arab dia ada tersendiri rukun iman. Ra, kaf, nun rukun, alif, ya, mim, alif, nun iman. Majlis muafakat juga adalah perkataan serapan bahasa Arab. Ejaan dia awak kena latih tubi sendiri. Memang kena banyak buat latih tubi. Majlis muafakat. 28 plastik burger. Ni kata serapan bahasa Inggeris awak boleh buat padanan. Plastik burger. Plus ni satu suku kata plus. Bila satu suku kata plus, mana A dia? Kat sini tak ada A, nampak tak ada alif. P, pa, L, lam, tegus asin. Sebab A telah digugurkan. Plus dalam satu suku kata. Konsonan vokal A kena buang. Burger, kenapa pakai kaf? Sebab dia kata serapan bahasa Inggeris. Burger, nampak? Bawau rabur, G-E-R, E adalah E yang tak pakai tadi E. Kita buangkan dia. Jadi bawau rabur, gara-gara burger. Format matematik. Bawau rafor, mana tadi? Dia buang kat sini. Nampak hukum dia buang. Dua suku kata. Mat, A alif telah digugurkan. Matematik. Ini adalah mata. Dia I tak pakai. I kena buang. Ini adalah perkataan kata serapan bahasa Inggeris. Teknologi maklumat, teknologi bahasa Inggeris. Maklumat adalah bahasa Arab. Okey. Satu perkataan satu markah, satu lagi perkataan satu markah. Hati-hati mengeja. Okey. Tolong Ustazah bantu dekat sini. Adakah betul ejaannya? Buat tolong sekejap semak pula. Ini adalah kata serapan bahasa Inggeris. Awak kena sebut betul-betul. Kreatif. Adakah dia kreatif? Tak. Dia jadi apa ni? Kreatif. Kreatif. Dia kan apa sayang? Sebab dia lah dia keri. Awak jangan, dia adalah dua suku kata. Kreatif. Awak jangan buang sebab dia E ada kat sini. Dia bukan konsonan vokal. Dia kena semua ada padanan. Ni kreatif. Apa yang tertinggal dekat sini? Alif. Alif. Sahabat, betul. Buang satu setengah markah daripada satu perkataan satu markah tinggal setengah markah. Sahabat, ejaan tadi betul. Okey, tengok keindahan. Banyak tadi keindahan. Sebut di kesebutan keindahan. Betul tak dia eja tu? Tumbuhan akhirat. Salah. Mana sayang? Salah yang pertama. Salah dekat I. Dekat kedudukan Hamzah. Nampak? Kedudukan Hamzah kami bulat dalam pangkah. Satu lagi. Kata keindah. Ini adalah imbuhan akhirat. Dah. Dah. Ni jangan ambil sebab dia adalah imbuhan akhiran. Awak tengok indah. Alif. Alif kena Ada alif. alif. Jadi buang-buang ambillah kosong. Nampak? Hati-hati sayang. Okey, ini satu biasa dia akan bagi dua perkataan. Ada dua markah. Tapi saya bagi satu je, satu markah. Kadang-kadang atas budi bicara memang kita akan bantu seboleh-bolehnya. Tetapi bila masing ni dah tertinggal huruf memang tak boleh. Kreatif, dia jadi perkataan lain, kreatif. Dah memang kami terpaksa potong markah. Sebab ni kedudukan Hamzah salah, potong markah. Tambah alif, potong markah habis. Bagi soalan yang ke-31.
Susun perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang sempurna. Soalan seperti ini nampak mudah tetapi hati-hati. Okey, apa Ustazah buat ni? Tulis nombor atasnya. Terus nombor atas situ. Untuk susun. Okey. Awak kalau rasa awak tak confident, awak biasakan buat nombor. Kami tak marah pun, kertas soalan tu awak punya. Awak letak nombor, awak baca. Baca sampai betul. Ibu ketupat mengenyam pala, ibu pala baca. Baru letak nombor. Kalau rasa tak confident lagi, awak rumikan dia. Awak baca rumi, awak letak nombor atas rumi. Pun tak apa sebab kertas tu kertas awak. Sebab kita tak nak awak salah susun. Satu tempat yang salah awak susun, keempat-empat kena potong markah. Jadi kalau rasa awak tak yakin, letakkan nombor. Ibu mengenyam ketupat palas, ibu palas mengenyam ketupat. Baca, baru letak nombor yang betul, baca balik. Baru yakin, baru salin. Ketupat mengenyam ibu palas. Kenapa Ustazah merahkan ibu ni? Bagi perkataan menyusunkan, ada kata kunci. Kebiasaannya dia gunakan seperti kata nama, orang atau benda. Bagi perkataan tujuan kata macam masa itu emas. Dia memang tak adalah awalan dia macam ni sebab dia ikut perkataan itu sendiri. Macam ni kebiasaannya dia menggunakan orang atau benda. Ketupan mengenyam ibu palas. Ini jawapan dia. Ibu mengayam ketupat palas. Ibu mengenyam ketupat palas. Palas. Okey. Jangan dibuat sempang ni lagi sebab ada yang buat. Dia tak payah sempang ni, awak dah susun ayat yang betul. Ibu menganyam ketupat palas. Letaklah nokta. Itu berpusing roda sedang. Roda itu sedang berpusing. Roda itu sedang berpusing. Okey. Ikan nelayan di laut menangkap. Nelayan menangkap Nelayan ikan di laut. menangkap ikan di laut. Nelayan menangkap ikan di laut. Membeli Muslim amalkan produk. amalkan Amalkan Membeli produk Muslim. Amalkan membeli produk Muslim. Soalan yang terakhir. Tradisional dahulu makanan kuih. kue makanan tradisional. Makanan tradisional. Makanan tradisional. Okey. Awak tengok susun ayat kawan awak ni. Tak siapalah orang ni, susah bagi contoh. Awak tengok betul ke tidak? Salah. 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 Okey. Salah. Kat mana salah tu? Yang Dua tu salah. baju dengan menjahit terbalik. Pandai juga menjahit tu terbalik. Sikit itu salah kan? Ibu suka baju menjahit. Dia punya cuai, dia buat terbalik ni sahaja. Ibu suka menjahit baju sepatutnya. Tetapi dia buat terbalik, apa jadi? Tetap salah. Nampak dekat sini pokok menyiram bunga kakak. Pokok pula yang siram. Sepatutnya kakak menyiram. Kakak menyiram pokok bunga. Menyiram betul. Satu betul. Tetapi tetap salah. Kami nak empat betul. Jadi hati-hati menjawab bagi menyusun perkataan ini. Nampak mudah tapi kalau awak terguna 2 kali, habislah. Hati-hati supaya tidak berlaku seperti kawan yang ini. Sebab kami nak ke empat awak buat betul. Susunan dia betul. Baru dah dapat raya. Soalan rumikan agak mudah tapi walaupun mudah kita takut pelajar berlaku kecuaian juga. Pastikan bila rumikan awalan yang huruf besar berakhir dengan nokta. Dan awak kena cari dalam 4 perkataan dia suruh rumikan. Kadang-kadang ada satu perkataan yang memang agak sukar yang takut awak akan tertinggal satu huruf. Ingat tertinggal satu huruf keempat-empat ni salah. Amalkan pemakanan yang sihat. Bermula dengan huruf besar, berakhir dengan nokta. Sila tuliskan alamat anda. Bermula dengan huruf besar, berakhir dengan nokta. Hati-hati. Satu huruf tak boleh tinggal. Mesyuarat bulanan sedang dijalankan. Bermula dengan huruf besar, berakhir dengan nokta. Hati-hati macam mesyuarat ni. Takut tertinggal uai, mesyuarat. Nampak? Ibu bapanya seorang profesor. Bermula dengan huruf besar, profesor. Hati-hati takut double F awak letak. Dah salah semua. Dan yang terakhir, roket meluncur di angkasa lepas. Bermula dengan huruf besar, berakhir dengan nokta. Okey, soalan seperti ini juga kerap keluar.
Ustazah nak pesan hati-hati seperti ini memang nampak mudah. Awak kena buat macam mana? Ibu membeli gula, tepung dan garam di kedai. Ada dan. Ada dan berarti apa ni? Koma. Soalan seperti ini bila awak isi, awak tolong palang jawapan di atas. Sukan yang saya minati adalah renang. Nota. Awak nota di sini palang di atas. Wow, pandainya kamu melukis. Dah ada kata kunci. Tanda seru. Tanda seru. Tanda seru. Letak tanda seru, angka dekat atas dia awak dah isi. Berapakah jumlah kutipan hari ini? Ada kata kunci. Tanda soal. Tanda soal. Tolong isikan air ke dalam baldi, kata Anis. Nak Pengikat letak? kata. Pengikat kata. Dah boleh nak dah. Pengikat kata. Pembuka, pengikat. Jadi kita tak nak awak melaku pengulangan. Isi potong, barulah yang tinggal tepat jawapan. Hati-hati, nampak mudah. Kadang-kadang dalam mudah pun awak cuai. Okey, soalan boleh jadi macam ni juga. Dia kata bulatkan jawapan yang betul, ayat yang diucap dengan maksud untuk menyatakan atau menerangkan sesuatu perkara. Pernyataan di atas merujuk kepada ayat apa? Menyatakan. Penyata. Okey, soalan boleh jadi macam-macam juga. Okey, ini contoh soalan berunsur kebat. Soalan berunsur kebat, katakan keluar macam ni. Macam mana nak jawab? Bina ayat yang sempurna berpandukan perkataan yang diberi. Perkataan berani. Buat ayat berani. Ali seorang yang Ahmad seorang yang berani. Bukan. Ayah seorang yang berani. Ayah seorang yang berani. Pandai dia ikut cakap ustazah. Jangan guna nama. Kita takut ejaan tu salah. Abang saya sangat berani. Senang sahaja. Ambil ejaan yang mudah. Ejaan yang mudah. Okey, jalan raya. Abang sedang memandu di atas jalan raya. Panjang. Ulang balik ayat tu. Abang sedang memandu di atas jalan raya. Okey, awak confident awak tahu ejaan, ustazah tak kisah. Jalan raya itu sangat sibuk. Jalan raya itu licin. Jalan raya itu bising. Ikut awak nak buat ayat. Jangan panjang. Yang pasti kata kunci dia bagi mesti ada dalam ayat kita. Pastikan tanda baca nokta, jangan lupa. Ini pun dia ambil kira juga. Sebab dia suruh awak bina ayat. Okey, kebat yang kedua. Bina ayat yang sempurna berdasarkan gambar mengikut jenis ayat. Awak nampak gambar ni? Gambar apa? Buku. Dia bagi formula. Buat ayat nafi. Ayat nafi tadi apa kata kunci sayang? Tidak. Tidak atau bukan. Tidak. Sekarang buat ayat. Tidak atau bukan. Buku itu kan saya buku. Itu bukan milik saya. Buku itu bukan kepunyaan saya. Buku itu bukan kepunyaan saya. Panjang kepunyaan tu. Buku itu bukan buku saya. Saya tidak membeli buku itu. Kita buat ayat pendek jadi tepat. Itu bukan buku saya. Okey. Yang terakhir, bina ayat yang sesuai berpandukan gambar pula dia bagi. Macam mana nak buat ayat gambar? Abang membaca doa sebelum keluar. Okey. Bagus. Abang pun boleh, adik pun boleh. Adik membaca doa keluar rumah. Adik membaca doa sebelum keluar rumah. Adik membaca doa keluar apa? Takkan keluar tandas pula kan? Dekat pintu dia nampak tandas. Bukan. Ada cakap ustazah tandas ke? Tak akan tandas pula ada beg tu. Keluar rumah lah dalam keadaan dia pakai topi, dia baca doa. Adik membaca doa keluar rumah. Okey. Tengok gambar bersesuaian. Jangan awak buat ayat yang berlainan daripada gambar itu. Okey. Jangan lupa tanda baca. Nampak ni. Nokta jangan dilupa. Dan yang terakhir kita pergi bahagian petikan. Jawapan mesti lengkap, nama dia jawatan mesti ada, masa dan hari tarikh jawapan. Kalau dia tak minta, beri semua mengikut tertib. Biasa soalan memang mengikut tertib. Soalan 1 ada kat atas, soalan 2 di bawah, soalan 3 bawah. Dia memang berturutan. Melainkan atau dia bagi soalan kebat pemikiran awak. Okey, kita pergi ke soalan dalam teks itu. Seorang tolong ustazah baca sayang. Saya. Okey. Baca. Tajuk. Laporan ke Pulau Langkawi. Pada hari Sabtu yang lalu, sekolah rendah
Al-Taqwa telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Pulau Langkawi. Lawatan ini diadakan selama 3 hari. Seramai 35 orang murid dan 5 orang guru telah menyertai lawatan ini. Rombongan kami tiba di JT Kuala Perlis pada pukul 9 pagi. Kami menaiki feri dan sampai di Hotel Seri Malaysia pada pukul 12.30 hari. Antara tempat lawatan kami kunjungi sepanjang berada di sana ialah Makam Mahsuri, Beras Terbakar, Telaga 7, Akuarium, Tasik, Dayang Bunting, Taman Buaya, Kabel kah? Air Terjun Temurun, Galeria Perdana. Galeria Perdana dan Pantai Ro. Pada hari terakhir, kami pergi membeli belah di kedai bebas cukai. Sebelum bertolak pulang, kami telah bergambar untuk kenang-kenangan di dataran Helang. Alhamdulillah, seronoknya dia pergi Langkawi kan. Kita dah lama tak bercuti, betul? Betul. Betul. Saya nak tanya di luar tajuk ni. Kalau pergi Langkawi, pergi kedai bebas cukai, apa yang kau cari? Selalunya meraya ya. Coklat. Baik. Apa lagi Langkawi? Biasa orang pergi Langkawi dia akan beli coklat. Betul? Coklat dan sebanyak-banyaknya makan. Okey, yang kita pergi kepada soalan petikan. Baca petikan di bawah dan jawab soalan berikut. 41. Apakah tajuk petikan ini? Laporan ke Pulau Laporan Langkawi. ke Pulau Langkawi. Okey. Laporan ke Pulau dah ada ke atas. Nampak? Dia dah bagi dah. Sekarang kita nak jawab macam ni ke macam yang bawah ni? Bawah. Yang atas. Tajuk petikan adalah lawatan ke Pulau Langkawi. Nombor 2, lawatan ke Pulau Langkawi. Yang pertama. Yang pertama. Yang pertama, tak nak sayang. Ustazah tak nak jawab yang pertama sebab kita bukan jawab soalan bahasa Melayu. Kita jawab Rumi. Kita dalam Rumi Jawi. Kita bukan nak mengeja nak apa. Kita bukan dalam awak punya sekolah pagi tu. Sekolah pagi mesti nak lengkap. Tetapi kami nak jawapan sahaja dalam subjek Jawi. Dia tanya apakah tajuk petikan ini? Terus bagi jawapan. Lawatan ke Pulau Langkawi. Bukan maksud Ustazah awak tak boleh jawab panjang-panjang. Kami memang tak nak panjang. Sebab apa panjang tak nak ni? Anak panjang-panjang ni. Nanti salah. Sebab nanti salah. Nanti kita tengok. Takut Takut awak salah huruf. Kami nak jawapan dalam teks sahaja. Satu ni tak nak panjang sangat. Kita nak jawapan sahaja. Lawatan ke Pulau Langkawi. Tulis 2 perkataan imbuhan akhiran. Mari kita cari. Laporan. Pandai. Cepat. Lawatan. Laporan. Kawan awak cakap. Mengadakan. Benda ni kuat kot. Sorry demam. Menyertai. Mengadakan. Lapor. Lapor. Kedua. Mengadakan. Mengadakan kapitan. Susah nak Lawatan. 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 Kata dasar Lawat. lagi. Kunjungan. Okey, kat mana kunjungan tu? Dekat bawah, kat tengah-tengah ayat. Betul tak? Kunjung. Betul. Kata dasar dia berakhir dengan ya. Kunjung. Sebenarnya kata dasar dia kunjung, dia tambah ya. Okey, dia nak jawapan tadi 2 sahaja. Kawan awak dah bagi 3. Okey, kita pergi ke 43. Tulis kata dasar bagi perkataan berikut. Mengadakan. Ada. Alif, dal. Ada. Menaiki. Naik. Naik. Nun alif na hamzah ya qaf naik. Yang ke-44, nyatakan 2 tempat yang dikunjungi di Langkawi. Ustazah warnakan sebab nak cari kata kunci.
Aquarium. Awak nak tahu ke Aquarium. Aquarium. Aquarium banyak Cable car. Awak cari Yang kata bunting. kunci tadi dikunjungi. Nampak? Dikunjungi. Awak garis nampak perkataan dekat soalan dikunjungi. Awak pergi dekat teks, awak gariskan. Gariskan semua ni. Awak salin pun tak apa. Yang penting awak ambil dalam petikan. Nak apa? Nak apa? Kalau bagi pelajar yang lemah dia tak boleh membaca, mana satulah jawapan dia. Ambil semua ni. Daripada perkataan kata kunjungi. Ambillah semua tempat walaupun sebenarnya dia nak 2 sahaja. Okey. Jawapan soalan yang terakhir. Tulis kebaikan. Ustazah, kalau kita bagi jawapan terlebih, dia bagi makan lebih juga ke? Sebab dekat sini markah dia 2 sahaja. 2 markah. Dia tak akan bagi lebih. Dia ikut kepada pemarkahan yang telah dibagi. Jadi dia nak 2, bolehlah 2. Ustazah tak khawatir. Kadang kawan-kawan tu yang tak faham, tak boleh nak eja. Dia terkiak-kiak nak membaca. Jadi ambil balik petikan tu, disalinlah balik. Sebab kami akan bantu dekat situ. Yang penting mereka cuba nak menjawab. Yang mana pandai nak mengeja, yang mahir tak apa. Bagi pelajar yang agak lemah, dia tercari-cari jawapan sayang. Seperti nampak ni, dikunjungi. Kata kunci dah ada. Itu sebab Ustazah galakkan garis. Cari kata kunci, garis dekat sini. Garis sampai habis perkataan, sampai noktah. Kadang-kadang di antara yang ini ada jawapan dia. Kami nak membantu bagi pelajar yang agak lemah. Dia membaca lambat. Jadi dia tak tahu mana satu jawapan. Yang penting dia ambil dalam petikan. Kami akan bantu mereka macam ni. Ambil, gariskan. Garis-garis sampai habis. Dia nak salin pun tak apa. Yang penting dia kertas tu banyak ruang. Kami yang menilai nanti. Okey, soalan yang terakhir. Tulis kebaikan lawatan sambil belajar. Ada tak dalam petikan soalan ni? Tak ada, kena fikir, kena otak. Soalan sendiri. Jadi Ustazah dah pesan jawab pendek. Dapat pengalaman. Menambah pengetahuan. Menambah pengalaman. Dapat pengalaman baru. Habis dah. Pendek sahaja. Dapat jumpa kawan baru. Dapat pergi tempat orang. Awak buat jawapan pendek-pendek. Jangan panjang-panjang. Okey, soalan yang ini katakan di soal. Berapa lamakah lawatan ini diadakan? Kata kunci. Lawatan ini diadakan. Lawatan ini diadakan. Selama 3 hari. Dekat sini dah ada selama 3 hari. Ambil sampai nota. Kata kunci dah ada. Gariskan lawatan ini diadakan. Macam tu awak garis. Garis sampai nota. Garis sampai nota. Kalau awak tak yakin, awak tak tahu nak membaca. Garis. Tak siapa marah. Itu kertas awak. Garis ini. Sebab awak dah ambil kata kunci dia. Lawatan ini diadakan selama 3 hari. Ini apa pula susah garis ni? Okey. Selama 3 hari. Salah garis. Okey. Biar dia salin. Kalau bagi pelajar yang agak lemah, dia tak tahu mana satu jawapan. Kata kunci dah ada. Garis kata kunci dekat sini. Lawatan ini diadakan. Awak ambil teks. Awak salin sampai nokta. Kata kunci dia sampai nokta. Okey, begitulah cara menjawab petikan. Dan kita dah pergi kepada contoh soalan teks yang Ustazah tak benarkan awak jawab panjang. Awak baca kawan awak buat ni. Apakah warna kereta Bapa Amin? Dia jawab macam mana? Itu yang pertama. Tulis merah jambu je lah. Tulis dia lah. Patutnya tulis Merah merah jambu. jambu sahaja. Tetapi dia jawab panjang dah berlakukan banyak kesilapan. Yang pertama, apa kesilapan dia? Kereta. Kereta. Dah 1 titik dah jadi keraka. Lagi yang kedua. Ambil air soalan. Apa perkataan Cik Jam? Ejaan dia ba alif ba. Okey, lagi. Berwarna. Warna adalah hukum Kevin. Dia tak ada perkataan dia memang tak ada alif. Kenapa ada alif? Tak boleh ada alif. Warna. Merah. Kalau dijawab tadi merah jambu, dia dapat markah tak? Dapat. Kalau jawab panjang-panjang ni, dah tak ada markah. Sebab 4 dah potong. 0 markah dari 2 markah penuh. Itu yang sebab kami tak nak awak buat ayat sendiri. Bagi kami jawapan sahaja. Dan yang terakhir adalah tajuk had.
Had ada 3. Awak kenal had nasah, awak kena tahu bentuk dia sebab awak nak salin. Yang kedua had sulus. Awak pun kena kenal bentuk dia, awak kena mahirkan menulis had sulus, dan yang terakhir had reka'ah. Had reka'ah memang tak ada dalam menyalin. Dia kenal ketiga-tiga ni tetapi biasanya menyalin dia ambil had nasah dan had sulus sahaja. Nampak, kita nak mengenal dan kemahiran latih tubi menulis. Okey, had. Had nasah, nampak mudah. Had sulus, dia ada macam cangkuk, dia ada tanduk, senang nak kenal had sulus. Had reka'ah, had yang paling tebal. Nampak sulus, keluar balik. Nasah paling mudah. Sulus ada cangkuk, ada tanduk-tanduk ni, nampak dia punya cara dia dah nampak. Wow, dia pun berbeza dengan had nasah tadi, nampak. Simple sahaja had nasah, mudah. Dan had reka'ah, had yang tebal. Okey. Kita tengok contoh ni. Suhaita mengikut jenis had yang betul. Ilmu. Had apa? Had nasah. Had nasah. Nasah. Mahmudah. Had sulus. Had sulus. Alhamdulillah. Terus. Ihsan. Had nasah. Had nasah. Had nasah. Taqwa. Had reka'ah. Ta'limat. Had sulus. Sulus. Okey. Tugu negara. Had sulus. Had sulus. Sulus. Orang beriman. Had nasah. Had nasah. Muzium seni. Had reka'ah. Kertas Had reka'ah. Had nasah. Had nasah. dan yang terakhir. Nasah. Had Had sulus. Sulus. Had sulus. Betul tak dibuat? Alah. Jawapan memang betul, tetapi dia salah dalam penggunaan alat tulis. Dia tak pakai pembaris. Jadi sayang, hati-hati bila awak buat awak menyalin atau menggaris, gunalah alat tulis yang bersesuaian. Dan yang terakhir, kita nak menyalin. Tulis dia mengikut kaedah had yang betul. Sebelum tu kita pergi dekat soalan ustazah. Kita semak balik. Okey, kasih sayang. Had apa? Had nasah. Okey. Nasah. Okey. Sulus. Had sulus. Had nasah. Tapi hormat. Had reka'ah. Majlis ilmu. Had sulus. Awak kenal. Sebelum masa penuh kami bagi, dan yang terakhir menyalin. Awak tengok menyalin ni, dekat sini awak salin. Kat sini dia bagi perkataan. Awak menyalin. Kebiasaan kan? Allahu Akbar. Awak bila nak menyalin, awak tolong gariskan contoh perkataan tu. Kenapa sesuai garis? Kenapa? Supaya tahu kat mana kedudukan huruf. Ya, sebab kena tahu kat mana kedudukan tu atas garisan. Nanti bila awak menyalin, kita takut awak salin ada yang berada di awangan. Bila awak salin ni, menyalin ni, wow berada di separuh bawah. Nampak? Awak gariskan dia. Sebab kertas tu, dia tak ada gariskan dekat contoh ayat tu. Nilai murni, rumah panjang, tak ada garis. Dia gariskan sini, dia bagi awak untuk menyalin. Jadi awak ambil pembaris, awak lainkan, awak gariskan di perkataan itu supaya awak menyalin mengikut garisan yang betul. Awak kena ikut, dekat sini awak kena banyak latih tubi sayang, latih tubi. Di sini hanya had nasah, had sulus sahaja. Had reka'ah kita belum bagi lagi. Had nasah, had sulus, had reka'ah kita cuma kenal sahaja. Jadi yang kena banyak latih tubi sebenarnya had sulus. Ada pelajar di mahir had sulus, ada pelajar di mahir had reka'ah. Had ni nak mahir kena banyak latih tubi menggunakan pensel had. Banyak buat latihan sebab sekarang pun cikgu pun tak boleh nak bagi awak pendedahan dekat awak. Allahu Akbar. Kita tunggu sebentar azan. Allahu Akbar.
Asyhadu an la asyhadu an la Oh, sampai ke dulu. Asyhadu an la asyhadu an la ilaha illallah. Dah. 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, jadi had nasah, had sulus, kita menyalin mengikut kaedahnya, banyak latih tubi sebab guru-guru pun tak boleh membantu awak dalam keadaan PKP macam ni. Kita pun dah tak lama lagi banyakkan latih tubi bagi kaedah had, awak salin saja. Ada bentuk macam ni, awak salin perkataan buah tangan, kita akan bagi satu markah. Mengikut kaedah had yang betul, satu lagi markah, markah penuh, 2 markah. Begitulah kaedah kami Ustazah. bagi menyalin. Sayang. Kalau COVID ni sampai tahun depan, kita orang ni tak boleh nak pergi periksa Periksa tetap kena periksa sayang. Periksa kena bersemuka juga. Periksa tetap bersemuka. Tetap di sekolah. Kaedah dia kita tunggulah nanti JAKIM akan update dengan kita. Tetap awak kena periksa bersemuka di sekolah. Sebab kaedah macam ni macam mana awak nak periksa dekat rumah? Macam mana awak nak buat di rumah sayang? Tetap Yalah. periksa di saya. Betul Ya. nanti sekolah nanti dia macam time periksa tu kita datang sekolah, lepas habis periksa tu macam sekolah lagi ke ataupun dah tak sekolah? Ustazah nak jawab itu, kita tunggu perkembangan dia. Ustazah pun tak berani nak jawab. Apa-apa kita tunggu perkembangan bila buka sekolah. Bila lah sebab kita nak periksa ni pun tinggal sebulan sahaja lagi. Yang penting betul kita sangat. dah nak tilawah Al-Quran. Kita nak tilawah Al-Quran dahulu, lepas tu dah nak periksa menulis. Jadi dalam masa sebulan ni kita tunggu perkembangan daripada pihak JAKIM. Macam mana caranya. Tetapi apa yang dimaklumkan, peperiksaan tetap dijalankan secara bersemuka. Kita tak tahulah macam mana kaedahnya, kita tunggu sayang. Caranya akan dimaklumkan kepada kita semua. Mak ayah pun gusar, kami keluarga guru pun gusar juga. Tetapi kita doakan agar dijauhkan daripada semuanya. Okey, rajin-rajin buat latih tubi untuk had. Tak ada siapa boleh bantu, tangan awak sahaja yang banyak buat latihan. Garis, salin semula di ruangan kosong yang diberikan, ikut garisan yang tepat dan insya-Allah ingat, salin saja satu markah, ikut kaedah had satu lagi markah. Markah penuh setiap perkataan 2 markah. Di bahagian ini menyalin adalah 20 markah penuh. Tadi 10 awak dah kenal, suaikan atau menulis, markah penuh 30 di bahagian had. InsyaAllah, Ustazah doakan anak-anak semua beroleh kejayaan. Dan yang terakhir, Ustazah nak buka semula apa kesilapan calon. Kebiasaannya salah ejaan dah semestinya. Nampak dia guna ejaan lama. Tertinggal titik macam tadi, kereta jadi kerapter. Kurang atau terlebih rumah. Huruf alif tadi, macam tadi juga. Kedudukan hamzah, memandai-mandai nampak dia tambah-tambah huruf.
Kedudukan Hamzah main peranan ya. Hamzah 4 saja kedudukan Hamzah. Hamzah tadi Ustazah dah bagi 4, Hamzah 3 suku, tiada lagi dalam Jawi. Jawapannya salah, dia cuai. Jangan cuai, hati-hati. Tidak ikut arahan, arahan amat penting. Tulisan bertindih, tulisan tidak kemas dan comot. Jawapan yang tidak lengkap, menggunakan tulisan Rumi memang salah sama sekali. Hitam lorikkan jawapan, tiada jawapan. Salah guna alat tulis seperti hat tadi, kertas koyak berlubang atau rosak. Hati-hati sebab kertas dipikir dia tebal. Kalau awak menulis, kalau takut meja awak ada berlubang, awak lapitkan dia. Lapis sebab dia tebal. Dia banyak lapisan, dia banyak helaian. Dia ada Kenapa kalau koyak sikit pun 2 atal? Sebab kenapa koyak? Takut awak menutup jawapan. Sebab masa tu bukan ada selotip ke awak nak tampal sayang. Hati-hati bila padam, jangan padam dengan kasar. Berlubanglah kertas awak. Terutamanya bila buat hat. Tulis-tulis tak jadi. Tulis-tulis tak jadi. Awak padam banyak-banyak. Pastikan guna pemadam yang lembut. Hati-hati. Okey, yang terakhir salah tulis angka giliran. Ini insya-Allah tak akan berlakulah. Sebab kita masuk Dewan Periksa ada slip masuk periksa yang diberi kepada awak. Cikgu awak akan bagi slip masuk Dewan. Di situ ada tertera. Ustazah. Sayang. Saya nak minta izin boleh Ustazah? Dia dah nak habis dah. Minta izin dah. Saya kena leave Ustazah sebab ada latihan sukan. Dia dah habis dah. Ustazah pun nak undur diri juga. Dah nak habis juga. Alamak. Okey Daun Ustazah. keladi, daun keladi. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Habis dah sayang. Waalaikumsalam Okey, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Ya dah. Ya sayang. Sama-sama. Terima kasih semua buat anak-anak juga. Terima kasih Ustazah. Sama Ustaz. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Sama. Oh, dia nak cepat. Dia ada program lain. Sama. Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama. Terima kasih untuk Ustazah atas perkongsian yang penuh padat dan mantap tadi. Jadi untuk bagi-bagi murid kalau yang ada berbagi ni saya nak suka nak ingatkan untuk isi kehadiran ya dalam Google Meet tu, pesan juga kawan-kawan yang mana yang dah keluar tu untuk isi link kehadiran yang dikongsikan dalam chat. Cuba tengok kat chat tu ada link yang dikongsikan. Jadi untuk sesi petang ni slot Jawi dah tamat. Peringatan juga untuk yang slot malam ni mula 8.30 kita akan ada sambungan slot, jadi harap murid-murid boleh chatnya lah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga dekat Ustazah Suriana dan cikgu-cikgu lain yang sudi join, dan tahniah juga untuk murid-murid yang dah berjaya habiskan walaupun petang-petang ni rehat apa penat apa. Alhamdulillah. Yang penting ambil manfaat lah daripada apa yang cikgu kongsikan. Okey, kita taklukkan majlis kita ini dengan tasbih kahra dan surah wal 'asr innal insana lafi illa alladhina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sama. Terima kasih Ustazah.